Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Majlis dulu ha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sambung balik ayat 75 kan Ustaz. Hari itu Ustaz ada terangkan sedikit. Ya, betul. Betul. Sahih. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pagi ini pertemuan kita buat kali yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita rahmat, sentiasa memberikan kita hidayatul taufiq. Semoga peluang yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik yang mungkin untuk kita sama-sama memahami kalamullah. Seterusnya kita ingin mengamalkan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Kita nak berubah melalui nasihat, peringatan, amaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terkandung di dalam suratul Al-Mu'minun. Kita akan memulakan pengisian kita pada pagi ini pada ayat yang ke-75, yang mana ayat 75 ini adalah ayat yang Allah menceritakan tentang orang-orang yang kafir ni. Sebenarnya mereka ini apa maksudnya? Dari sudut maksudnya orang-orang yang kafir ni, mereka ni apa hakikat sebenar-benarnya. Jadi Allah yang lebih mengetahui. Maknanya ayat-ayat yang kita nak bincang pada malam ni, ayat 70, ayat pagi ni 75 ni, sebenarnya ayat-ayat yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawasanya Allah Maha mengetahui apa yang orang kafir itu fikirkan, apa yang tersirat, apa yang tersurat di dalam hati-hati mereka. Maka Allah Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau, okey, nota nampak kan? Saya besarkan nota ni. Okey. Walau rahimnahum, dan sekiranya kami merahmati mereka, kami menaruh belas kasihan kepada mereka. Wa kashafna ma bihim min durr, dan kami hilangkan dur, kesusahan, kesulitan yang menimpa mereka, lalajju fi tughyanihim, nescaya ataupun pasti mereka akan tetap
terus meraba-raba dalam kesesatan. Mereka berada dalam kesesatan yang mana mereka ini fi tughyanihim ya'mahun, dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Kenapa mereka dipanggil melampaui batas? Kerana mereka sudah dihantar Rasul, telah diturunkan Al-Quran, Rasul itu pula daripada kalangan mereka. Jadi mereka melampaui batas. Ayat ini kita jumpa perkataan lau kan, walau, lau. Perkataan lau ni sebenarnya ia menunjukkan kepada Allah tidak akan melakukan. Jadi kata dan sekiranya, maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu bahawa dekat sini kita akan jumpa satu isu tentang durrin. Dur ni kesusahan. Maksud dia orang kafir musyrikin ni, mereka ni sebenarnya pernah dalam hidup mereka, dalam sejarah hidup mereka, mereka berada dalam keadaan yang sulit. Nanti sekejap lagi kita akan ceritakan apa contoh dur, mudarat. Dur itu adalah kesusahan yang pernah ditimpa kepada mereka. Maknanya ayat ni Allah bagi tahu kalau selesaikan pun, maksudnya kalau Allah hilangkan kesulitan yang menimpa mereka, mereka tak akan berubah juga. Mereka akan terus berada di dalam kesesatan. Macam mana Allah Taala boleh memberitahu seperti ini? Sebab tu kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat 75 ni adalah ayat yang berkaitan dengan ilmu Allah terhadap apa yang tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi itu maksudnya Allah Ta'ala tahu kalau mereka dihilangkan kesulitan, adakah mereka akan berubah, mereka akan beriman? Jawapannya tidak. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi itu maksudnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Mereka ni memang tak akan berubah. Walaupun Allah Ta'ala datangkan mereka kesusahan, buatlah apa pun pada mereka. Maksudnya kita sedia maklum, Allah Ta'ala boleh buat dua perkara. Allah Ta'ala boleh bagi kebaikan, Allah Ta'ala boleh berikan keburukan. Kalau beri kebaikan, seperti kita ayat sebelum ni kita baca, mereka salah faham pula. Mereka kata apa? Ingat lagi yang kita cerita tentang istidraj? Mereka akan kata, tengok ni kami betul, Tuhan sayang kat kami, Tuhan kasih pada kami, sebab tu Tuhan bagi kepada kami kebaikan. Tapi kalau ditimpa dengan musibah pula, dengan keburukan, contohnya pada zaman Rasulullah pernah berlaku musim kemarau. Mereka berada dalam keadaan yang kebuluran. Tapi mereka tak nak israf juga. Di sini Allah Ta'ala bagi tahu bahawa mereka buatlah apa pun cara, mereka tidak akan berubah, tetapi mereka akan terus berada di dalam kesesatan. Okey. Jadi ayat ini dia cerita ni sebenarnya ada persamaan dengan cerita Firaun. Cerita yang berlaku kepada penduduk Mesir pada zaman Nabi Allah Musa. Kan kita masih ingat? Yang kan pada zaman Nabi Musa tu kan Allah datangkan mereka bentuk apa? Allah datangkan mereka ada tujuh musibah kan? Nabi Musa kan ada sembilan bukti yang menunjukkan dia Rasul. Kalau pasal tongkat dengan tangan tu kita sedia maklum, tapi ada tujuh yang lain. Seperti mana kita tengok dalam Al-Quran, dalam suratul Al-A'raf khususnya, kan zaman Firaun mereka pernah ditimpa musim kemarau dan mereka pernah
hasil-hasil buah-buahan mereka itu tidak keluarkan hasil. Tapi mereka berubah juga tak? Tak, mereka tetap mengaku bahawa Firaun itu Tuhan. Firaun itu sendiri tak berubah juga. Allah hantar pula kata, Allah hantar darah, Allah hantar belalang, Allah hantar berbagai perkara kan. Mereka tak juga berubah. Bahkan mereka menuduh Nabi Musa itu adalah ahli sihir. So orang yang macam tu, kita nak kata apa pada mereka? Kan? Maknanya Allah ni dia maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi itu maksudnya Allah maha mengetahui mereka memang tidak akan mahu beriman. Okay. Untuk memahami ayat 75 ni, kita boleh rujuk dalam ayat lain yang mempunyai persamaan perbincangan seperti ayat 75 ini, seperti mana ayat dalam suratul Al-Ankabut ayat nombor 65. Allah Ta'ala menceritakan tentang watak manusia. Allah kata, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, dan apabila mereka ini menaiki bahtera, da'awullah mukhlishina lahuddin, mereka akan minta tolong kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepada agama Allah. Falamma najjahum, kemudian setelah Allah selamatkan mereka apa? Mereka selamat berada sampai ke darat. Idzahum yusyrikun, mereka syirik kepada Allah. Waktu mereka naik bahtera, mereka tahu secara fitrah, bagi manusia ni secara fitrah mereka tahu akan adanya Tuhan. Mereka doa, minta tolong supaya jangan mereka ini lemas, jangan mereka ini tenggelam di lautan. Tapi apabila mereka berjaya naik ke darat, mereka buat apa? Mereka lupa dah. Mereka lupa dah Tuhan yang mereka percaya ketika mana mereka naik di atas bahtera sebelum ini. Lalu mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 65 ni dia memberikan contoh apa bentuk dur dekat sini, kesusahan kan. Contoh yang kita akan rasa susah saja apabila kita berada di atas bahtera. Tuan-tuan, kalau kita pernah berada di atas lautan yang punya luas, walaupun kita ada kapten kapal, tapi sebenarnya tidak ada jaminan sebenarnya. Okey. Jadi kita faham ayat nombor 75. Okay, nak faham lagi, kita tambah satu lagi ayat lain, ayat nombor 23 surah Al-Anfal. Okay, ayat ni Allah Ta'ala menceritakan bahawa walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum, sekiranya Allah tu mengetahui ada kebaikan pada mereka, pasti Allah akan menjadikan mereka dapat mendengar. Dapat mendengar ni maksudnya mereka dengar wahyu, mereka beriman. Maksudnya mereka orang yang jenis cepat sedar melalui mendengar. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu, sebenarnya walaupun mereka ni boleh mendengar dengan benar, tapi mereka tak akan berubah. Betul, Allah kata, jika ada kebaikan pada mereka, pasti Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar sekalipun, la tawallaw wa hum mu'rid, pasti mereka berpaling dan tak akan menerimanya. Mendengar dekat sini maksudnya Allah Ta'ala buka telinga mereka dengan seluas-luasnya untuk mereka dapat menghayati, memahami tentang wahyu Allah.
Tapi Allah tak buat macam itu. Allah telah tutup telinga mereka. Allah Ta'ala telah letakkan seolah-olah ada seolah-olah mereka ni menjadi seperti orang pekak. Sebab Allah Ta'ala tahu, buatlah apa pun pada mereka ni, tak ada kebaikan ni. Mereka tidak akan beriman. Seperti mana kita tengok contoh contoh surah Al-Lahab kan, surah Al-Masad. Walaupun Abu Lahab tu masih hidup, tapi surah turun kepada dia masih hidup, dah sebut dia tu ahli neraka. Sedangkan dia masih hidup, Allah Maha mengetahui, menunjukkan bahawa memang dia akan jadi ahli neraka walaupun dia tahu ayat tu turun waktu dia hidup. Nah, itu contoh yang paling jelas untuk kita mendapatkan bukti tentang Allah ni dia Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi, apa yang tak akan berubah kepada orang kafir musyrikin ini, orang-orang kafir yang menentang, yang menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat nombor 75. Kalau ayat sebelum ni Allah menyebut tentang 4 faktor yang menyebabkan mereka tidak mahu mengagungkan Quran, dan kali ini Allah menyebutkan bahawa mereka ni buatlah macam mana pun, mereka tidak akan mahu beriman. Jadi itulah ayat nombor 75. Jadi pada ayat 75 ni pengajarannya yang kita boleh ambil, kita kena sama-sama menjauhi sifat manusia yang lupa pada kebaikan Allah, pada pemberian Allah. Sepatutnya kita kena berubah dengan kesusahan yang Allah timpa pada kita, yang mana sekejap lagi ayat 76 kita akan nampak dengan lebih jelas lagi. Sepatutnya apabila kita ditimpa dur, kita ditimpa mudarat, kita ditimpa kesakitan, kita ditimpa musibah, sebenarnya ada faedah, ada kebaikan. Dan kita akan tengok pada ayat nombor 75. Ayat 76, maafkan saya. Ayat 76 ni Allah Ta'ala menyebutkan contoh apa dur yang ada pada ayat nombor 75. Dalam masa yang sama, kenapa Allah Ta'ala timpakan dur? Kenapa Allah timpakan kesulitan? Kenapa Allah bagi musibah kepada manusia? Kenapa Allah beri ada penyakit pada manusia? Kenapa Allah bagi manusia ini dia mengalami masalah? Ayat nombor 76 memberikan kita sedikit sebanyak jawapan dia. Jadi Allah mengatakan ayat 76, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, dan sesungguhnya kami benar-benar telah menimpakan kepada mereka azab. Jadi kat sini kita jumpa perkataan azab. Kalau sebelum ni kita jumpa perkataan dur. Telah menimpa kepada mereka azab. Azab di mana? Azab di dunia. Okey, ayat 76 ni kita kena sambung pada maklumat ayat nombor 75 ya. Nah, mereka dekat sini ni kita kena ambil semula mereka yang dimaksudkan pada ayat nombor 75 yang telah kita baca tadi. Rupa-rupanya memang mereka, ayat 76 ni ayat yang menunjukkan bahawa Allah dah buat dah. Kalau macam ayat 75 tadi dia umum lagi. Soalannya ayat 75 tu kata kalau mereka ni hilang kepayahan pun kan, mereka tak beriman kan. Okey, itu kita nampak macam kalau. Tapi Allah buat tak dur itu? Ya, pada ayat nombor 76 ni Allah telah timpakan kepada mereka bentuk azab. Azab ni mereka rasa yang Allah datangkan masalah itu dia adalah azab.
Walaupun Allah telah beri kepada mereka azab, jadi apa kepada mereka? Famastakanu li rabbihim. Mereka tidak mahu juga tunduk patuh kepada Rabb mereka. Wama yatadarru'un. Dan mereka pula tidak berdoa kepada Allah dengan merendah diri. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada kita memang pernah orang-orang kafir musyrikin ini ditimpa dengan azab oleh Allah. Tapi mereka berubah tak? Apa sebenarnya hikmah Allah turunkan azab itu? Jadi kita lihat terlebih dahulu tafsiran ayat ni. Kita tengok dekat nota tu. Okey, tuan-tuan dapat tak nota yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan perempuan ni? Dapat tak? Nampak Ustaz? Okey, kita tengok. Okey, dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, pernah Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan ni dia pernah datang jumpa Nabi SAW. Lepas tu dia mengadu kepada Nabi. Dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anshuduka Allah warrahimah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan dan rahmat kepada engkau. Lepas tu Abu Sufyan mengadu, faqad akalna ilhida. Sesungguhnya kami telah memakan ilhaz. Ilhaz ni maksudnya adalah al-wabara wad-dama, iaitu bulu dan darah. Okey. Kenapa mereka kata makan bulu dan darah? Maksudnya cara mereka nak mengekspresikan, nak menggambarkan bahawa mereka ni memang tak cukup makan. Pada ketika itu seolah-olah mereka ni makan bulu dengan darah. Selepas aduan Abu Sufyan tadi, Allah pun turunkan ayat nombor 76 yang telah kita baca tadi itu. Okey, nak lebih jelas lagi, kita tengok pada hadis di bawah ni. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keburukan kepada orang kafir Quraisy ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat durhaka. Mereka dalam keadaan mereka sangat kufur. Hari Nabi pernah doa pada Allah dengan doa apa? Allahumma a'inni alaihim. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi mereka bisabi'i kasabi'i Yusuf. Dengan 7 tahun seperti yang pernah terjadi 7 tahun di zaman Nabi Yusuf. Kita tahu kan pada zaman Nabi Yusuf 7 tahun tu 7 tahun apa? 7 tahun yang mereka mengalami kekurangan harta benda. Kejap. Okey, saya sebut. Okey. Kalau kita baca dalam hadis ni, kita dapati bahawasanya Nabi SAW pernah mendoakan mereka berada dalam musim tak ada tanaman, kemarau, tidak tumbuh tanam-tanaman yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf dulu, yang raja tu bermimpi kan 7 ekor lembu yang gemuk telah dimakan dengan 7 ekor telah menjadi lembu yang kurus. Kita tahu kan 7 tahun yang tidak subur. Nabi pernah doa macam tu kepada orang kafir musyrikin. Sebab itu datangnya Abu Sufyan, dia mengadu kepada Nabi, susahnya mereka ni sampaikan makan bulu dan darah. Lepas tu apa yang Allah buat kepada mereka? Allah Ta'ala hilangkan tak zaman mereka
pada zaman musim kemarau, pada zaman mereka mengalami tiada sumber makanan. Allah turunkan, Allah hilangkan. Kalau kita baca pada ayat 76 tu Allah bagi tahu dah. Allah kata, dan sesungguhnya kami telah menimpa mereka dengan azab. Azab seperti kisah Abu Sufyan tadi, doa Nabi SAW tadi, maka mereka tu tak tunduk pun pada Allah. Dan mereka tidak mau berdoa dengan merendah diri kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, daripada doa Nabi tadi tu, sepatutnya mereka apa? Sepatutnya mereka berubah, mereka bertaubat, kan? Mereka doa seolah menunjukkan bahawa mereka ni tidak ada apa-apa, mereka dah tak berdaya, mereka tak boleh buat apa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka daripada kes tadi tu tak berubah. Mereka tak mahu dekatkan diri pada Allah, mereka tak mahu bertaubat dan sebagainya. Jadi ayat 76 ni kita boleh kukuhkan lagi dengan suratul Al-An'am. Kita tengok suratul Al-An'am ayat 42 dengan ayat nombor 43. Sebab tu kalau nak cari ayat lain, kita kena tengok pada topik perbincangan dia. Kita tengok apa ayat yang Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 42-43. Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum. Kita faham ayat ni, Allah bagi tahu sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada rasul-rasul yang Allah hantar. Lepas tu apa yang Allah buat kepada umat-umat yang diutus rasul itu? فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, maka kami siksa mereka dengan kesusahan dan juga dengan penderitaan. Sama ada tak cukup makan, tak cukup wang, tak cukup pembelanjaan dan sebagainya. Allah bagi dari sudut kesakitan, itu termasuk dharra. La'allahum yatadarru'un, moga-moga mereka yang ditimpa kesakitan, kekurangan harta benda ini, moga-moga mereka berdoa dengan merendah diri. Sebab mereka ni kan kita tahu, orang-orang dulu ni mereka berdoa, mereka minta hajat kepada patung-patung dan berhala-berhala. Sepatutnya doa yang patut dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara Allah nak bagi mereka berubah, maka Allah timpalah pada mereka al-ba'sa'i wad-dharra'i. Lepas tu apa yang jadi kepada mereka? Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarru'u. Allah kata, maka mengapa mereka tidak berdoa kepada kami dengan merendah diri ketika mereka ditimpa azab? Maksudnya Allah bagi tahu mereka dalam keadaan mereka tak nampak bahawa al-ba'sa wal-dharra itu adalah disebabkan kesalahan mereka. Sepatutnya mereka berubah. Lalu apa yang berlaku? Tapi Allah kata walakin qasat qulubuhum, tetapi sebenarnya hati mereka itu yang keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, manakala syaitan pula memperelokkan apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya syaitan pun menggoda mereka bahawa yang selama ni yang mereka lakukan tu betul. Jadi apa sebab mereka ditimpa baksa dengan darra ni? Mereka anggap ia hanyalah seperti dia, kalau macam istilah kita kan,
Macam istilah kita ni, nak buat macam mana, dah musim dia. Faham tak? Soalan macam kita anggap banjir tu macam dah musim dia, kenalah banjir. Macam tu. Dia maksudnya mereka tidak menganggap apa yang ditimpa kepada mereka tu ada disebabkan perbuatan dan tingkah laku mereka. Seolah-olah mereka kata, lah nenek-nenek moyang kami dulu pun kena macam ni juga. Macam tu. Mereka tak nampak bahawa sebenarnya al-ba'sa wa dharra tu adalah Allah adalah nak bagi mesis kepada mereka, nak sedarkan mereka. Tapi tidak. Begitulah yang berlaku pada kaum, pada manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawalah ayat ni sampai kepada kita semua. Apa di antara al-ba'sa wa dharra yang Allah timpa kepada kita semua satu dunia? Kita tahu seperti kes apa? Pandemik, kan? COVID tu. Lepas tu pula banjir, tanah runtuh. Lepas tu pula Allah Ta'ala beri kepada kita masalah ekonominya, kan? Lepas tu itu semua sebenarnya adalah untuk menyedarkan manusia. Nak bagi sedar pada manusia. Tapi adakah manusia itu bertambah dekat dengan Allah atau bertambah jauh dengan Allah? Itu persoalan. Kalau sebelum kita ditimpa masalah COVID ni, macam mana kita dengan Allah? Tapi Allah bagi pandemik ni, orang dah mula banyak solat, orang dah mula bertaubat, ada orang dia dah mula dia dah makin dekat diri kepada Allah. Siapa yang dia ditimpa musibah, dia ditimpa kesulitan oleh Allah, dia bertambah baik, musibah tu satu rahmat bagi dia. Tapi siapa-siapa yang dia tak berubah, walaupun mereka telah ditimpa musibah, mereka ni sebenarnya musibah itu menjadi azab kepada mereka. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak manusia yang berubah menjadi dekat kepada Allah setelah kita disedarkan dengan azab di dunia ni. Bala yang Allah timpa di dunia ini. Sebab tu orang yang dia faham cara Allah nak sedarkan manusia, seperti mana yang kita baca dalam cerita ini, alhamdulillah dia akan dapat sesuatu. Tapi kalau tak berubah juga, selepas Allah angkat azab tu, dah bagi dah azab tapi tak berubah juga, memang manusia yang hatinya qasad. Qasad ni hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ini ayat nombor 76. InsyaAllah moga-moga boleh faham pada ayat nombor 76. Makna kata pada zaman Nabi dulu Allah tak hilangkan azab tu. Kalau Allah hilang pun, apa faedah bagi dia orang? Saya faham tak maksudnya? Sebab Allah mahu mengetahui. Mereka tak mahu berubah. Dan sepatutnya, macam pengajaran kita dapat belajar ni, banyak pengajaran dekat sini kita belajar. Sepatutnya kita kena buat apa? Sepatutnya kita jadi ni. Rakyat Malaysia sepatutnya menjadi apa? Yatadarru. Dia akan bertambah merendah diri kepada Allah. Kan dia akan kata dekat diri kepada Allah. Dia rasa kebergantungan kepada Allah. Sekarang ni dah dapat vaksin tu, rasa kebergantungan Allah tu dah jadi macam, kita dah jadi macam tak ada vaksin, betul tak? Bukan maksud saya adalah kita nak vaksin tu, tak. Saya pernah ambil booster dah. Kalau suruh kali keempat pun saya ambil kali keempat tu. Tapi cuba kita tanya diri kita. Tengok ya, lepas tu kadang-kadang waktu kita tak ada vaksin kan,
cara kita SOP tu kita ikut betul-betul tak? Ikut betul-betul kan? Kita betul-betul ikut. Kita jarak tu, kita rasa sedih kalau orang dekat dengan kita. Tapi kalau dah ada vaksin tu jadi macam, dia dah jadi macam, dah mudah jadilah. Sebab tu kita ambil contoh lah. Maksud kalau kita ada vaksin dulu, kita bergantung banyak pada siapa sebenarnya. Kita rasa kebergantungan pada Allah, betul tak? Rasa manis sangat. Tapi apabila dah hilang, dah nampak nak masuk fasa endemik ni, jadi macam doa-doa kat TV pun dah tak ada dah. Betul tak? Kan dulu setiap kali dia doa minta hilangkan wabak kan. Dia dah jadi macam seolah-olah ni kita dekatkan diri pada Allah ni ketika ada musibah je. Seolah kita macam ayat manusia berada di atas bahtera tadi, betul tak? Tapi lepas dekat darat, dah lupa dah pada Allah. Betul tak? Kita dah tengok kat TV. Joget-joget masih ada, hiburan melampau masih ada. Makin ganas lagi orang buat TikTok sekarang. Contoh. Tak berubah. Sepatutnya kena macam tu menjadi kita, itulah. Jadi kita tak nak mengikut kita tak mau ikut kebanyakan orang. Kita sebutkan satu minutnya. Biarlah kita berbeza dengan orang, tak apa. Kita tak ikut, harus pun tak apa. Tapi kita rasa dekat dengan Allah. Jadi kat sini ya, kita dapat belajar dalam suratul Al-Mu'minun. Sepatutnya kita menjadi berdekat dengan Tuhan, kan? Dekat dengan Allah. Di masjid dah boleh buka secara bebas, boleh masuk rapatkan saf. Kita tengok nanti macam mana dengan masyarakat kita. Dulu waktu tak dapat pergi masjid, bising dia. Kita tengok lepas ni penuh tak masjid. Jadi sepatutnya kena endemik ni, kata kita kena pandemik ni, sepatutnya jelah kita tahu kan, pusinglah macam mana pun Allah juga kita cari. Dan kita tengok masyarakat kita berubah tak? Cuba kita sedih tengok. Tak payah tengok orang, tengok kita lah sendiri. Kita ni sendiri berubah tak? Lalai tak kita? Okay. Kita tanyalah diri kita. Hanya Allah je yang maha mengetahui apa yang berlaku kepada masyarakat kita. Okey, ini kita dah jelas. Kita tak mau jadi hati apa? Tak mau jadi qasad qulubuh. Kita tak mau jadi hati yang keras seperti batu. Okey, kita lanjutkan dengan ayat nombor 77. Okey, ayat 77 Allah Ta'ala nak sebut bila mereka akan sedar. Ada ketika manusia sedar. Tapi kalau kita kan, agak-agak bila manusia itu akan tersedar, dia akan tersentak bahawa selama ni dia salah, selama ni dia tersilap, dia lalai. Allah sebut pada ayat nombor 77, Allah mengatakan hatta idza fatahna alaihim baba, sehinggalah. Okey, sehinggalah maksudnya sebelum ni Allah dah bagi azab kepada mereka. Ya, Allah dah bagi azab kepada mereka macam ayat nombor 76. Apa bentuk azabnya? Mereka ditimpa musim kemarau yang panjang seperti mana pernah berlaku pada zaman Nabi Allah Yusuf tu. Kan? Mereka tak berubah juga. Masih mensyirikkan Allah. Masih nak amalkan benda-benda khurafat. Masih nak tahyul. Kan? Tak hilang lagi benda-benda macam tu. Jadi Allah Ta'ala bawa mereka sehinggalah apabila kami bukakan kepada mereka sebuah pintu bab, sebuah pintu azabin, yang pintu itu merupakan pintu yang menyebabkan mereka mendapat azab yang dahsyat, syadid, idahum fihi mublisun,
maka mereka itu dengan serta-merta mereka akan berputus asa. Berputus asa tu merujuk kepada mereka dah tak ada lagi dah jalan dah. Kalau sebelum ni, faham tak maksud dia? Maksud dia seolah-olah macam ni. Waktu Allah bagi musim kemarau, sepatutnya waktu tu mereka dah apa? Mereka dah bergantung harap dah pada Allah. Tapi tak sedar juga, sampai satu ketika Allah bagi azab datang, waktu tu dah tak ada lagi peluang dah nak minta pertolongan. Mereka dah tak ada jalan dah. Pada ketika itu mereka akan berputus asa. Maknanya Allah bagi tempoh tu sampai satu masa, macam kes kita. Allah bagi pandemik. Allah nak tengok siapa yang doa, siapa yang berubah. Tapi kalau tak berubah juga, sampai satu masa ni tak tahu bila, waktu tu kalau dia dapat, Allah timpa pada mereka selesai, masa tu dah no chance lagi, dia tak ada dah. Manusia yang berputus asa ketika tu. Kita tak tahu apa yang ke depan, tak tahu. Kalau kita baca dalam surat khabar, kalau kita baca dalam international ni, jangan nak keluar variasi yang baru ni. Bukan nak takut-takutkan, tapi kita nak bawa kita ke bergantungan dengan Allah. Kita ada Allah yang maha hebat. Kita tak nak perasaan kebergantungan kita pada Allah tu hilang. Tak nak baca. Zikir-zikir pelindung yang pernah kita ajarkan sebelum ini, jangan ditinggalkan. Okay, dan kita bimbang satu hari, kalau Allah timpa kita kepada dunia ni satu benda yang kau tak akan jumpa lagi vaksin dia, waktu tu kita akan jadi apa? Idza hum fihi mublisun. Ketika tu kau akan berputus asa. Boleh tak kita applykan ayat ni dengan suasana yang berlaku kepada kita hari ini? Jawapan dia sesuai. Dari sudut pengajaran yang umum. Allah yang susun kita belajar sampai kepada ayat ni kan. Sama kes yang berlaku dalam hidup kita. Tengok hebatnya Quran kan. Dia valid dia. Ayat dia tu sesuai, applicable dia sampai bila-bila. Walaupun ceritanya khusus kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah, tetapi mesejnya, nasihatnya, pengajarannya boleh dibawa sehingga bila-bila. Kita tak nak ayat 77 ni, watak ini ada pada kita. Sebab kalau dia sampai, kita akan jadi mublis. Ayat 77 ni, sebenarnya para ulama mereka berbeza pandangan. Sebuah pintu yang menyebabkan azab ni bila? Okay. Kita tengok kat nota tu. Kalau Al-Imam Al-Tabari, saya rujuk dalam Imam Al-Tabari, sujud dan taksir lain, pertama mengatakan semasa kes Perang Badar. Sebuah pintu menyebabkan azab ni seperti mana kes Perang Badar. Perang Badar ni tuan-tuan, kita tahu kan Perang Badar, masa tu Nabi Muhammad SAW dah berpindah ke Madinah. Perang Badar ni otai-otai. Maksudnya orang yang kuat-kuat, orang kafir musyrikin ni ramai yang mati ni. Walaupun mereka ada aset peperangan, harta yang banyak, tak boleh. Mereka akan jadi keadaan mereka pernah berputus asa. Antaranya mereka kalah dalam Perang Badar. Ada para ulama mengatakan maksudnya juga adalah musim kemarau yang mereka telah lalui itu. Seperti mana riwayat Ibnu Abbas yang kisah Abu Sufyan yang telah datang kepada mereka. Ada para ulama mengatakan ia sebenarnya merujuk kepada azab di hari kiamat nanti. So ada 3 pandangan. Kalau pandangan yang pertama ni kita telah cerita sebelum ni, dan kita tengok
apa ulasan para ulama tafsir. Jadi kita tengok pada Ibnu Katsir ya, sekurang-kurangnya kita kena ada satu rujukan kitab tafsir untuk kita memahami ayat. Sebab ayat ni dia umum. Apa maksud sebuah pintu yang menyebabkan azab yang dahsyat? Lepas tu mereka akan berputus asa. Jadi Ibnu Katsir mengatakan, apabila ketetapan Allah telah sampai kepada mereka dan hari kiamat telah pun datang kepada mereka secara tiba-tiba. Jadi kalau ikut Ibnu Katsir, dia kata hari kiamat yang telah datang kepada mereka tiba-tiba, lalu dia menimpakan kepada mereka azab yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Maka pada saat itu mereka merasa putus asa daripada segala bentuk ketenangan dan hilanglah segala harapan mereka. Maksudnya mereka dah tak jumpa jalan dah. Mereka ingat mereka boleh selesaikan. Ini kalau di hari akhirat memang kita tak dapat nafikan. Jelas tak puan? Tapi kalau kita ambil pentafsiran lain, sebuah pintu azab tu di dunia. Terjadi juga. Itu yang kita kata tadi tu, kita bimbang. Kalau kita tak sedar, kalau kita tak berubah dengan apa musibah yang Allah beri kepada kita, kita bimbang satu hari, satu ketika Allah bagi kepada kita satu azab, masa tu kita dah tak jumpa jalan dah. Tak jumpa apa-apa dah. Vaksin tak boleh jumpa, tak ada, orang dah putus harapan. Sebab sekarang ni kita masih lagi merujuk kepada WHO contoh kan, kita world, kita rujuk kepada apa yang diucapkan seluruh dunia. Tetapi ingat, setakat mana sangat kita boleh cari jalannya kalau bukan jalan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bimbang, takut Allah bagi kita satu situasi, waktu tu kita akan merasa putus asa. Jadi waktu sekarang ni lah kita kena yatadhakkur. Kita tengok contoh ayat lain. Yang ayat tu dia sebut macam mana mereka putus asa. Jadi kita tengok ayat dalam surah Al-An'am ayat 27 hingga 28. Macam mana mereka rasa putus asa? Mereka rasa hilang dah harapan tu. Kita lihat pada ayat 27 Allah mengatakan, walau tara idh wuqifu 'alan nar, dan jika engkau melihat ketika mana mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, neraka ni yang kita kata satu pintu azab tadi tu. Mereka berkata apa? Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wahai, kiranya kami dikembalikan ke dunia, pasti kami tidak akan dustakan lagi ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan jadi orang yang beriman. Maknanya mereka dah putus asa dah. Putus asa kenapa? Mereka tak ada jalan nak elak daripada azab neraka. Tak ada jalan dah. Tak boleh buat apa. Pangkat tak boleh tolong, harta tak boleh tolong, follower tak boleh tolong, subscribers tak boleh tolong kan, likers tak boleh tolong. Tak boleh tolong dah apa-apa dekat dunia. Betul tak? Kalau lama sekarang seronok, tengok orang komen ramai, orang komen kita. Ramai orang like kita. Betul tak? Contoh kan, ramai anak buah kita, wah, aku ni ada follower 3 juta, 4 juta. Contoh. Ada ramai pengikut. Tetapi ketika mana mereka melihat azab, mereka dah hilang dah harapan dah. Dia akan jadi mubisun, putus asa terus, tak ada dah. Tak boleh buat apa-apa dah. Waktu tu mereka minta nak berubah, nak jadi orang yang baik. Tak nak lagi mendustakan ayat kami. Nak betul-betul jadi orang beriman.
sebenarnya betul ke mereka akan buat seperti itu kalau Allah hidupkan balik? Allah ni dia maha mengetahui. Allah kata apa? Bal badalau ma kanu yukhfuna min qabl. Tetapi telah nyata apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, Allah kata la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Pasti mereka akan mengulangi semula apa yang telah dilarang untuk melakukannya. Sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta. Allah bagi tahu dah. Kalau korang hidup macam mana sekalipun kembali semula, korang takkan juga buat seperti mana ketika kau melihat azab. Muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, ayat-ayat ini membantu kita memahami keterangan ayat nombor 77. Jadi pengajaran apa yang dapat kita ambil? Apa pepatah dia? Apa dia punya peribahasa dia? Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Menyesal kemudian tiada gunanya. Ataupun kita kata nasi sudah bertukar menjadi bubur, kan? Kenapa orang guna istilah tu? Bubur kan boleh makan lagi. Ada peribahasa itu kan? Nasi sudah bertukar menjadi bubur. Betul. Maksud dia apa tu? Tak boleh jadi nasi balik. Ada kau tak Tidak boleh naklah macam berkata mana. balik. Betul tak? Tak naklah macam mana sekalipun. Dah tak boleh nak jadi macam nasi semula. Nasi. Itulah yang Allah nak jelaskan seperti ayat nombor 77. Sepatutnya kita apa? Sepatutnya kita menyesal dulu. Jangan menyesal kemudian. Kalau ayat 77 itulah yang sampai satu masa dia dah jadi bubur dah. Kau tak boleh kembali lagi nak menjadi nasi. Itulah ada berkaitan sikit sebanyak Allah nak bimbing kita orang yang beriman. Sebab tu Allah cerita maklumat ni dalam surah Al-Mu'minun untuk apa tahu? Kerana Allah nak bimbing kita orang beriman ni, kita tak lari daripada ujian. Betul tak kan? Sepatutnya apa yang jadi dalam hidup kita ni, kita bertambah dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah pelihara iman kita, hati kita ya, daripada Allah palingkan. Seperti mana doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, kita teruskan dengan ayat yang berikutnya, ayat nombor 78. Okey. Ayat nombor 78, tengok dekat kandungan dia. Okey. Ayat 78 ni dia duduk dalam kumpulan 78 sampai 43 lah. Tapi kita nak fokus dahulu sampai ayat nombor 80. Okey. Nikmat Allah yang Allah beri kepada para hamba-Nya. Kita nak bincang ni. Ada nikmat yang agung yang Allah telah beri kepada hamba-hamba. Kalau kita tengok kan, cuba kita perhatikan. Ayat tadi, ayat daripada 77 sampai ayat daripada 75 sampai 77 tu ayat berbentuk apa? Bentuk macam dia dalam teknik menakut-nakutkan, betul tak? Macam beri amalan. Macam dia bentuk ancaman. Okay. Tapi ayat 78, 79, 80 ni dia dalam bentuk ayat yang lain pula cara dia. Allah Ta'ala ubah metodologi dalam mendidik manusia. Kita kena belajar. Kita kena belajar dengan Allah. Dulu kita takutkan, betul tak? Kau tak sedar juga tak apa.
Kalau kau tak nak berubah juga tak apa, nanti kalau kau dah mati kau tahulah. Contoh macam itulah kan ayat yang kita baca last tadi 77 kan. Kalau kau dah masuk neraka kau tahulah. Takutnya kan. Tapi berubah juga tak. Okey, kalau kaedah macam tu tak boleh juga memberikan kesedaran lagi, maka Allah guna kaedah yang satu lagi. Kaedah Allah menggunakan kaedah yang sangat mendalam dari sudut Allah membentangkan nikmat-nikmat yang pernah Allah beri. Ini kaedah yang berbagai. Okay, kita tengok apa nikmat-nikmat tu. Okay, kita lihat ayat nombor 78. Okay, ayat 78 ni ada nikmat yang pertama. Nikmat agung, nikmat yang besar yang Allah nak beri kepada manusia adalah nikmat apa? Kita baca dulu ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi, dan dialah alladzi yang ansha'a lakum, yang mengadakan bagi kamu, untuk kamu, as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan juga hati. Hati dekat sini dikaitkan juga dengan akal. Khalilam, amat sikit sangat, ma tashkurun, kamu yang bersyukur. Okay. Dekat sini kalau kita baca ayat ni, Allah sebut tentang nikmat, Allah sebut tentang syukur, betul tak? Okey, nikmat apa pada ayat 78 ni Allah nak bagi tahu kepada kita? Nikmat apa ni? Nikmat apa ni? Ayat Pendengaran, penglihatan dan hatilah. Okey. Nikmat dengar, nikmat lihat, nikmat hati ni dikaitkan dengan perkara apa? Untuk kita berfikir. Untuk kita kenal Allah. Panca indera ni lah yang sepatutnya sumber kepada ilmu, betul tak? Mendengar, melihat, hati termasuk kepada akal. Okey. Kenapa Allah sebut macam ni? Ni yang kita tengok apa kata Dr. Wabah. Okay, menurut Profesor Dr. Wabah Zuhaili dalam Tafsir An-Munir, dia kata ayat-ayat ni dia kata adalah bentuk al-imtinan. Imtinan ni maksudnya ayat yang berbentuk menyebut-nyebut nikmat dan kurniaan yang telah diberikan. Dia panggil bentuk imtinan. Imtinan ni yang bentuk mengukit-ngukit menyebut tentang nikmat, menyebut jasa baik. Ini kaedah yang Allah guna pakai dalam mendidik manusia. Macam kita kata, macam kita nak didik orang kan, kalau kita boleh guna kaedah menakut-nakutkan, lepas tu kita boleh guna kaedah menyedarkan dari sudut sumbangan, dari sudut nikmat, seperti mana yang Allah gunakan pada ayat nombor 78. Sebenarnya mesejnya sama je, nak bawa mereka kepada apa? Mengesahkan Allah. Tapi cara nak bagi manusia ni berubah ni, Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat. Dia panggil bentuk al-imtinan. Okey. Kita pahaluskan sikit. Okey. Kenapa Allah guna qalila dalam bentuk nakirah? Sebab ada tanwin kan? Menunjukkan untuk memberi kita pengertian at-taqlil. Memberikan pengertian yang menunjukkan kepada sikit sangat. Sikit. Lepas tu kenapa ada ma? Ma ni nak berpusi untuk menguatkan makna sedikit. Sebab tu dalam terjemahan kita tambah amat.
Nampak tak? Kita tambah perkataan amat. Terjemah kita ada amat. Amat ni sebenarnya adalah amat ni huruf ma tadi itulah ma. Dia tengok pada konteks ayat. Kadang-kadang ma bentuk menafikan. Kadang ma ni amat. Nak menguatkan makna sedikit ni kita faham lah. Sikit, nama orang faham sikit. Tapi nak kata sikit sangat, ditambah ma. Okey, ditambah ma di situ. Okey. Kita sambung lagi. So boleh fahamkan apa ulasan Dr. Wahbah. Okey, sekarang ni kita nak bincang lagi. Nikmat-nikmat ni sebenarnya kenapa diungkit oleh Allah? Kenapa Allah sebut-sebut gunakan kaedah ni pada mereka? Okay, kita tengok apa ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengulas ayat nombor 78 ni. Dia kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmatnya. Walaupun Ibnu Katsir sebut beberapa nikmatnya, mungkin maksud Ibnu Katsir nikmat dengar, nikmat boleh melihat, nikmat boleh berfikir tu. Okey, tetapi kita letakkan ayat 78 ni nikmat pertama lah. Nikmat pertama ni maknanya nikmat panca indera kita yang utama. Okey. Tapi boleh pecahkan lagi lah. As-sam', as-sama' satu nikmat, absar satu nikmat, afidah satu nikmat lah. Tapi kita letakkan dia dalam nikmat yang paling utama tu. Okay. Jadi Ibnu Katsir kata Allah menyebutkan beberapa nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada hamba-hambanya, di mana Allah telah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati, iaitu akal dan pemahaman yang dengannya maksudnya dengan nikmat boleh mendengar, melihat, hati termasuk akal tadi, mereka dapat mengingati pelbagai perkara. Tinggal huruf K, mengingati beberapa pelbagai perkara, dan mereka boleh ambil pelajaran dari alam sekeliling. Yang mana alam sekeliling ni ada tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan Allah ni dia boleh buat apa saja yang Allah kehendaki. Jadi daripada ulasan Ibnu Katsir ni, dia punya kesimpulan dia, nikmat yang pertama ni dari sudut nikmat apa? Adalah nikmat kepada mengenal Allah. Nikmat ilmu. Melalui sumber apa? Sumber mendengar, melihat, dan juga hati terus kepada berfikir. Jadi Allah sebut dulu nikmat yang paling besar adalah mereka dapat nikmat, yang nikmat tadi itu sebenarnya adalah nikmat kepada nikmat untuk mengenal Allah. Nikmat dapat ilmu, pengetahuan. Okey. Dah jelas tentang ayat nombor 78 ni, cuma kita nak ulas lagi tentang kenapa Allah Ta'ala kata sedikit benar yang amat yang bersyukur ni. Okey, kita kena tengok contoh ayat lain. Okey, sekejap Allah, saya tertinggal. Kenapa ayat ni tak ada? Hilang ke? Okey, gini. Cuba tuan-tuan buka buku surat 9 dalam nota tu. Kita nak kuatkan kepentingan nikmat tu untuk apa. Okey. Cuba kita rujuk Suratul Nahli ayat 78. Suratul Nahli ayat 78. Yang nikmat pertama tadi tu, nikmat tu apa fungsi dia? Dengar, melihat dan hati. Allah kata dalam Suratul Nahli, Allah beritahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dengan keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Betul tak? Kita tidak tahu apa-apa pun. Tak ada ilmu pun kepada kita. Jadi untuk Allah bagi kita pandai,
bagi kita mengetahui banyak perkara, Allah buat apa kat kita? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Maka Allah kurniakan kepada kamu mendengar, melihat dan hati. Jadi kat sini kita dapat jawapan. Apa fungsi untuk mendengar, melihat dan hati? Adalah untuk kita belajar sesuatu. Tambahkan ilmu kita yang mana kita asal-asal keluar daripada perut ibu kita, kita memang tidak tahu apa-apa. Jadi macam mana nak bagi tahu kita tahu banyak perkara tu? Allah bagi pada sam'a wal absar wal afidah. Kalau kamu dah tahu fungsi panca indera yang 3 ni, nikmat ini, kamu sepatutnya buat apa? Kamu sepatutnya bersyukur kepada Allah. Supaya kamu bersyukur. Allah nak kita bersyukur. Tapi nak syukur macam mana? Kejap lagi saya akan bentangkan. Kita tengok. Tapi pada hakikatnya ayat 78, mereka buat apa? Manusia buat apa? Qalilan ma tashkurun. Amat sikit yang bersyukur. Maknanya banyak yang apa? Banyak yang apa? Kufur. Banyak yang kufur. Banyak yang tak bersyukur. Tapi sikit dia bersyukur. Moga-moga kita termasuk orang yang sedikit ini. Okey. Sekarang kita nak bincang. Apa ciri-ciri nak jadi orang yang bersyukur ni dengan dapat nikmat? 3 perkara tadi tu. Okey. Mari kita lihat dekat sini. Okey, jumpa tak buku surat 9 kotak. Cuma ada ayat tu saya tak tahu kenapa dia hilang kat sini. Sepatutnya ada ayat ni. Sepatutnya ada ayat kat sini ni. Pagi tadi saya tengok ada ayat dia. Okey, tak apa. Allah telah takdirkan dia hilang. Okey. Saya pun tak sempat nak semak. Okey. Macam ni. Mari kita lihat cara nak syukur kan. Sebab kita kan nak ambil pengajaran. Kita kan nak buat resolusi. Kita nak buat perubahan. Okey. Cara bersyukur kepada Allah yang pertama, ni apa saja. Bukan pada telinga, mata, niat saja. Semua perkara. Cara bersyukur kepada Allah, cara yang pertama, ini kita terus pergi pada tindakan ya, pada pengajaran dia. Maksudnya ramai yang tak bersyukur, sikit je bersyukur, tanya diri kita. Kita termasuk tak dalam ayat nombor 78 tu? Suratul Mu'min. Okay. Jadi cara bersyukur yang pertama kepada Allah, guna nikmat tersebut mengikut fungsinya yang betul. Okay. Menggunakan nikmat penglihatan pada fungsi yang Allah ciptakan. Gunakan nikmat melihat pada tujuan diciptakan penglihatan. Digunakan nikmat hati pada tujuan Allah ciptakan hati kita, akal kita. Ini nombor 1 cara bersyukur. Jadi kalau Allah beri kepada kita pendengaran, sepatutnya telinga ni dengar apa? Perlu mendengar apa? Mendengar kalamullah, mendengar kalamullah, mendengar hadis-hadis Nabi, mendengar nasihat, mendengar orang berpesan kepada kebenaran, orang berpesan kepada kesabaran. Dengar apa? Tanya diri kita. Kalau Allah Ta'ala hisap kita tentang nikmat telinga saja, macam mana kita nak jawab dengan Allah? Dengan nikmat telinga saja. Kita banyak gunakan telinga kita ni dengar yang elok kah? Yang pahala kah? Ataupun yang dosa? Ataupun kita campur-campur? Kadang-kadang dengar kebaikan, dengan kadang dengar dosa. Okay.
Itu yang pertama cara. Kalau mata pula digunakan untuk apa? Penglihatan. Nak guna lihat apa? Nak guna lihat apa? Lihat kebesaran Allah. Melihat Kita. ya kebesaran Allah, melihat alam semesta, kita panggil kauniyat, betul tak? Melihat ayat Quran yang tertulis macam tu. Melihat kepada kebaikan. Tapi banyak tak mata kita digunakan melihat pada perkara-perkara yang kita tak patut nak lihat. Tanya diri kita. Lepas tu Allah beri kita hati. Hati ni sepatutnya dimasukkan perasaan apa? Digunakan. Perasaan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah bagi tu, perasaan membesarkan Allah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah. Perasaan daripada hati itu sepatutnya kita masuk emosi kasih pada Allah, betul tak? Kasih pada Rasul. Hati ni sepatutnya digunakan untuk kasih kepada orang yang beriman. Masukkan ikhlas, masukkan rasa lapang dada kita, masukkan rasa takut kepada Allah. Jelaskan. Tapi betul ke hati kita ni kita masukkan semua yang baik-baik? Tanya diri kita. Kita masuk yang baik-baik ke semua? Itu yang kita nak perjelaskan. Jelas tak maksud saya? Jelas Ustaz, jelas. Kalau kita bersifat takwa, benar tak Ustaz? Apakah? Kalau kita bersifat takwa, adakah kita masukkan ke dalam hati kita itu sifat-sifat takwa tu? Ya. Sepatutnya hati kita ni bawa perasaan rindu pada Allah, kasih pada Allah, ada perasaan kesian pada orang beriman, ada sepatutnya masuk ke situ. Bukan kita masukkan dalam hati kita ni dendam, kesumat, hasad, takbur, riya, ujub, bersihkan dia. Itu cara bersyukur yang pertama. Jelas saya? Okey. Kalau Allah bagi kita nikmat pada kita, Allah bagi kita nikmat pada suara kita. Kita gunakan nikmat itu untuk apa? Bawa orang kepada dekat pada Allah. Tapi ada tak orang sekarang menggunakan nikmat suara pada bawa orang jadi lalai? Ada Ustaz. Nyanyian? Ada. Nyanyian cinta-cintun tu semua bawa orang kepada jauh lah tu. Contoh, gunakan suara. Tapi kan, kenapa Allah tak kata nikmat suara Kenapa sebut 3 tu je? Kerana 3 tu merupakan nikmat terbesar dikaitkan dengan sumber ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu cara bersyukur yang pertama. Jelas ya? Okay. Cara bersyukur yang kedua, kita bincang yang ni pula. Yang ni cara kedua secara umumnya. Okay. Tapi sebelum kita pergi kepada cara yang kedua ni, saya nak kuatkan cara pertama dengan ayat Quran. Cuba tengok suratul Al-A'raf ayat 179. Ayat 179, Allah Ta'ala cerita orang yang salah, orang yang tak gunakan 3 nikmat tadi pada fungsinya. Tadi Allah kata, ayat ni saya tertinggal, saya tak tahu dia hilang macam mana, tapi hafal ayat tu kan. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dia kata, dan sesungguhnya benar-benar kami akan penuhkan neraka Jahannam. Cuma saya minta tolong tambah terjemahan dia. Neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Okay, jin dan manusia. Tambah. Selepas perkataan Jahannam ni, tambah perkataan dengan kami akan penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia.
Okey, lepas tu Allah terangkan kenapa mereka ini dipenuhi dengan neraka. Kenapa Allah penuhkan neraka dengan jin manusia? Mereka ada hati, la yafqahuna biha, mereka tidak mahu memahami ayat Allah dengannya. Jadi sepatutnya hati kita ni, apabila kita faham ayat Allah, membawa kita kepada takutnya lah azab Allah. Dia masukkan takut dalam hati tu. Dia baca tentang ayat-ayat pasal syurga tu, dia faham ayat, dia kata Masya Allah, dia masuk rasa rindu kepada syurga. Nampak tak? Jadi apabila dia baca bentuk-bentuk keburukan-keburukan perlindungan ni, dia masuk rasa dengan Allah dia berlindung, dia rasa tawakal, dia rasa semualah. Okay. Lepas tu Allah mengatakan kedua, walahum a'yunun la yusiruna biha. Mereka ada mata, tapi mereka tak guna untuk melihat kebesaran Tuhan. Walahum adhanun, mereka ada telinga, tapi tak guna untuk mahu mendengar nasihat. Jadi Allah kata siapa-siapa yang dia tak gunakan hati pada memahami, menghayati, ada mata tak nak guna untuk kenal Allah, untuk membesarkan Allah, ada telinga tidak mahu mendengar yang baik-baik, nasihat, sebagainya. Allah kata mereka tu macam binatang ternakan. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Dia macam haiwan ternakan. Allah kata soalan mereka tu macam lembu, macam kambing. Kalau kita, orang cakap kita macam tu, kita marah kan, kau melembukan aku, dia kata. Tapi sebenarnya Allah lah yang melembukan kita. Allah kata orang yang macam ni umpama binatang ternakan. Bahkan kata Allah, kau lebih teruk daripada lembu, lebih teruk kau daripada kambing. Betul lah Ustaz. Betul lah, kalau binatang ternak, tuan dia halau masuk, dia gerak. Kalau orang kalau tak dengar, dia lebih teruk daripada binatang ternak tu lah. Ya, haiwan ni kan dia tak fikir baik buruk kan, betul tak? Ya. Dia jadi macam tu je lah. Kan? Jadi sepatutnya ayat ni keras tau kalau kita faham. Jadi ini adalah contoh-contoh lain, ayat lain yang menerangkan kenapa mereka tak syukur tadi itu. Okey, baru kita masuk yang kedua. Cara syukur yang kedua, caranya macam mana? Cara syukur yang kedua melalui hati kita. Kita akui nikmat Allah tu. Dengan lidah kita, kita memuji-muji Allah. Dengan anggota badan kita, kita buktikanlah dengan amal salih. Itu cara orang yang bersyukur dengan sempurna. Okey, jelas? Okey, bukti dengan amal salih ni, maksud dia yang paling utama, ikhlas dalam ibadat. Tidak mensyirikkan Allah, sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Ikhlas kan? Bukti dengan amal salih ni ikhlas dalam ibadah. Dia bukan syukur ni hanya kata alhamdulillah saja. Bukan syukur ni hanya kata ya, aku meyakini nikmat ni dari Allah, tapi kena buktikan. Kena buktikan dengan amal salih. Yang paling utama ikhlas dalam ibadah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jelas tentang yang pertama ni. Okey, kita ada sikit lagi waktu sebelum kita berhenti. Jadi kita terus pergi kepada ayat nombor 79. Apa nikmat yang kedua? Nikmat yang kedua ni, ayat 79 ni, dia ada persamaan macam suratul Mulk. Siapa hafal suratul Mulk?
Dia sama macam surah tu. Ayat 79. Allah mengatakan wa huwal ladzi, dan dialah yang zara'akum, membiakkan kamu, mengembangbiakkan kamu fil ardi, di muka bumi. Allah sambung lagi. Allah tu siapa? Selain daripada Allah kata yang mula-mula tadi, Allah tu juga dia buat apa? Zara'akum, mengembangbiakkan kamu di muka bumi. Lepas tu Allah kata wa ilaihi, dan kepadanya tuhsyarun, kamu akan dihimpun. Ini nikmat apa ni? Ini nikmat apa kat sini? Nikmat apa? Nikmat kita dikembang biakkan. Kembang biakkan ni maksudnya Allah menjadikan manusia ini pelbagai rupa, pelbagai watak, pelbagai warna kulit, pelbagai bahasa, membiakkan kamu. Betul tak? Hebat tak Tuhan? Okay. Lepas tu, kita tengoklah dekat Ibn Katsir duduklah apa? Mengembangbiakkan, menyebarluaskan kamu di muka bumi dengan bermacam bahasa, warna kulit, bentuk, sifat fizikal. Lepas tu, kenapa Allah kata kepadanya kita akan dihimpunkan? Kata Ibn Katsir, kamu semua akan dikumpulkan. Setelah adanya perpisahan itu, Allah akan kumpulkan kamu semua sebagaimana Allah memisahkan kamu, dan Allah akan kembalikan kamu sebagai dia telah membuat permulaan kewujudan kamu. Dekat sini sebenarnya bukan sekadar Allah nak kata Allah menciptakan kita, tapi Allah lah yang telah membiakkan, melahirkan zuriat keturunan kan, sampai bertebaranlah manusia di muka bumi ini dengan pelbagai bentuk dan sebagainya. Tetapi hujungnya Allah nak kata Allah akan kumpulkan semua. Jadi dikasan dia macam ni lah. Ini sama macam surah Al-Mulk yang pernah saya bentangkan. Kalau dekat dunia Allah kembang biakkan kita bertaburan, kita kat muka bumi. Tapi waktu dekat hari akhirat Allah himpunkan kita semua di satu tempat. Hebat tak kekuasaan Allah? Dia boleh bagi manusia bertebaran. Dia boleh bagi manusia itu berhimpun. Jadi ini adalah nikmat kedua ni. Nikmat Allah mengembangbiakkan kita kan. Ada zuriat pertama. Betul tak? Seronok kalau keluarga besar. Seronok kita tengok berbagai watak manusia. Itu nikmat perempuan. Kan jumpa orang pelbagai. Macam saya dulu, saya belajar di UAE dulu. Jumpa macam-macam orang. Seronok perempuan. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada kulit sawo matang, ada kulit patu dia punya bahasa tu. Kadang-kadang dia cakap bahasa apa kan. Tapi kita rasa seronok. Tapi kalau kita hayati, Allah lah punya kerja. Ada yang hidungnya hancur, ada hidungnya macam hidung kita ni, hidung yang jenis kepek-kepek ni kan. Syukurlah pada Allah kan. Maksudnya macam-macam jenis kan. Kalau semua sama macam mana? Tuan-tuan kan masa PKP kan. Pernah lalu PKP, seronok ke tak seronok? Aku tengok muka dia, dia tengok muka aku. Tengok muka dia, tengok muka aku. Pusing tentu. Tak kenal Ustaz pakai mask, tak perasan. Taklah, maksudnya kalau kita PKP, kita tak boleh keluar kan. Sebab kita tak boleh keluar dulu kan. Kalau kita manusia kan, kita tengok orang satu sifat je. Satu bentuk je. Dia tak ada variety kan. Itu pun hanya nikmat tau. Nikmat pada kepelbagaian. Tengok orang watak orang ni kan. Tengok macam-macam jenis. Tapi bukanlah bawa kita kepada kita merendahkan orang, tidak.
tapi membawa kepada hebatnya Allah kan. Dia boleh jadikan orang ni macam-macam. Kalau macam bahasa tu pun kita dah nampak beza, betul tak? Bahasa kalau Melayu saja dah banyak dah bahasa. Apatah lagi pada bahasa-bahasa lain. Yang dekat tan tu lagilah kadang-kadang kita memang tak faham lah. Kita boleh nampak hebatnya Allah kan. Maknanya menunjukkan bahawa luas bumi Tuhan ni. Tetapi Allah ingatkan kita semua. Daripada Dia kita datang, kepada Dia kita kembali. Dari Dia kita datang, dari Dia kita kembali. Duduklah kamu di mana bumi Tuhan ni. Beranak pinaklah kamu semua. Ikutlah kalau kamu bercampur keturunan pun. Tetap keturunan apa pun bangsa kamu. Tapi kamu kena ingat, Tuhan kamu tu satu. Walaupun kita Melayu, ada kacukan dengan siapa. Contohnya, mak dia Cina, bapak dia India contoh. Maknya Melayu, bapaknya Cina contoh. Pusing. Tapi dia pernah bertanya tak? Siapa Tuhan mak dia? Siapa Tuhan bapak dia? Siapa Tuhan anak dia? Jawapannya satu je. Dia banyak. Tapi kita tengok hebat kan? Kan hebatnya Tuhan ni. Boleh jadikan macam-macam bentuk. Masya Allah. Jadi, tapi hujungnya Allah nak ingatkan nanti akan dihimpunkan semua manusia. Nanti minggu depan kita sambung nikmat ketiga dengan nikmat keempat. Inilah cara kaedah yang kita boleh belajar daripada Allah dalam kita menggunakan pendekatan kepada nak bimbing manusia. Ingatkan balik pada manusia. Kalau kita nak guna kaedah yang pertama tadi tu, kita guna kaedah kalau kita nak ajak orang buat baik pada ibu bapa kan. Kita kata, kau tahu tak? Kalau kau dahaka pada orang tua kau masuk neraka tau. Azab Tuhan tu kalau buat dosa pada ibu bapa ni, Allah Ta'ala tak tunggu azab di akhirat, Allah akan turunkan azab dekat dunia juga. Tak berubah juga dia. Kita guna kaedah satu lagi. Kaedah satu lagi, kaedah apa? Kita ingatkan dia. Cuba kau tengok dekat pusat kau tu. Kenapa kau ada pusat? Tanya dekat dia. Dia akan jawab apa? Semua ada pusat tak? Ada pusat kan? Ada. Ustaz. Pusat tu sebenarnya apa? Menandakan kita berhubung dengan siapa. Silaturahim dengan ibu dia. Maksud dia kita ada puncanya. Macam kita kata dekat dia, kau tahu tak, tak ada mak kau, tak ada bapa kau, tak adalah kau. Contohnya kan, kita nak gunakan nikmat, mengungkit nikmat tadi. Kita dengan kita boleh gunakan nikmat itu bukan tujuan untuk kita mungkit. Allah dia yang layak untuk mungkit, tapi kita boleh gunakan nikmat tu. Kau sedarlah, mak kau tu dah banyak dah bantu kau. Mak kau tu lah sekian. Kita nak ajak dia supaya ingat. Kalau guna kaedah yang nakut-nakut tadi mungkin tak boleh. Gunakan satu lagi kaedah menyebut tentang nikmat yang Allah gunakan. Okey, ada sebarang perkongsian, silakan tuan perempuan. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu terfikir tentang apa-apa musibah yang berlaku kan. Kalau kita berdoa, kita insya-Allah lah sebagai orang beriman kan, kita doa ni maksudnya macam untuk negara Malaysia ni, kita masyarakat berbilang bangsa kan. Jadi maksudnya kalau kita berdoa ni, kita macam berdoa juga untuk semualah. Betul. Jadi kita kata, adakah kalau katalah Malaysia ni ramai non-Muslim daripada Muslim,
Adakah doa-doa orang yang minoriti ataupun yang sikit ataupun yang banyak, dia ada kesan kepada semualah macam tu kan Ustaz? Ya, doa. Cuma komen saja, saya tak pasti, tapi saya terfikir yang orang-orang non-Muslim mungkin mereka berdoa dengan cara mereka sendirilah kan. Jadi maksudnya kita doa umum lah. Umum lah, itulah maksud Ya. saya. Maksudnya Doa. insya-Allah lah doa-doa kita Tuhan makbulkan kan. Saya fikir macam itulah sebab masyarakat kita yang majmuk kan. Kita sudut kita pandang masyarakat kita tu, kita pandang dia masih lagi belum dapat hidayah Allah. Moga-moga dia dapat hidayah Allah. Ya, sebab kita kata kalau azab tu, adakah mereka akan sedar kan? Macam kita berfikiran kata azab tu maksudnya kita kena mohon maaf, minta ampun, istighfar. Tapi adakah dia orang berfikir macam tu? Mereka takkan fikir macam tu lah kan? Ya, sebab mereka tak ada iman. Tapi moga-moga mereka akan sedarlah bahawasanya mereka dapat kembali kepada fitrah yang asal-asal, yang mana sebenarnya orang yang bukan Muslim, mereka semua sama dengan kita dari sudut mengakui Tuhan kita adalah Allah sebenarnya. Tahu kan dalil dia kan? Ya, yalah macam Ustaz selalu cerita kan, mereka mengaku alam ni ciptaan Allah, tapi bila suruh beriman tak nak. Ya, secara fitrahnya manusia ni memang waktu Allah jadikan roh mereka, setiap roh mereka tu telah mengakui bahawa Tuhan tu adalah Allah. Cuma sayangnya mereka ni dibesarkan, akhirnya menyebabkan mereka tertutup. Mereka tak nampak yang Tuhan tu ada Allah sebab cara hidup dia. Sebab tu kalau kita baca hadis kan, ingat tak Nabi kata, kenapa kita dengar hadis Nabi kata setiap bayi yang lahir dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua bayi. Tak kira dia tu lahir daripada mak dia yang Islam ke, mak dia tak Islam ke, dia lahir atas fitrah. Betul. Maknanya bapa dia tu pun pernah lahir atas fitrah. Mak dia tu pun lahir atas fitrah. Itu Nabi kata, terserahlah kepada kamu nak mengyahudikan dia ke, nak menasranikan dia ke. Bukan Nabi suruh. Maksudnya fitrah itu kalau kita tak bimbing dia, tak didik dia, dia akan ikut ke arah yang kalau dia bawa cari hidup Yahudilah dia. Kalau bukan Nasranilah dia. Sebab itu nak ajak orang pergi Islam ni senang. Bukan senang apa? Senang tu maksudnya titik percaya Tuhan tu ada. Cuma cara nak membuktikan, menampakkan tu saja yang perlu kita bincangkan dari sudut metod. Tapi dari sudut sumber percaya sebab kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf kan, dalam suratul Al-A'raf ayat 172 tu, Allah sebut tu dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah dia menyebut bahawa setiap roh ketika mana Allah cipta pada mereka mengatakan bala, Allah bertanya alastu bi rabbikum, mereka mengatakan qalu bala syahidana, ayat 172 suratul Al-A'raf. Cuma sayangnya mereka dibesarkan dengan cara agama bapa dan mak dia. Tapi ada juga orang Islam, dia lahir pada orang Islam, tapi cara hidup Islam tu yang bukan Islam sebenar, ada juga. Tapi Islam sifat warisan, Ustaz. ya, Islam warisan. ialah Islam warisan. Jadi dari sudut umumnya ada. Lepas tu kita doa orang-orang yang bukan Islam ni, kita pandang dia dari sudut dia belum lagi dapat hidayah. Kita boleh doakan mereka supaya Allah memberikan hidayah mereka sedar setelah mereka melalui susah payah menempuh kehidupan. Doa mereka supaya Allah beri hidayah tu taufik. Allah memberi mereka hidayah supaya mereka mudah untuk memeluk agama Islam. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz, sebenarnya kita ni kalau nak ikut nak bersyukur dengan kemampuan kita memang kita tak mampu. Tapi itulah yang Nabi ajar kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Yang kita selalu baca sebelum bagi salam tu, pada ayat akhir sebelum salam. Ya, betul. Okey, ada apa-apa perkongsian lain sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini? Kita jumpa insya-Allah pada minggu depan, sambung pada ayat yang berikutnya. Jika tak ada, saya berhenti dekat sini. Saya serah pada Kak Liza. Silakan Kak untuk penutupan. Alhamdulillah. Sebenarnya ayat-ayat ni semua memang dia boleh sampailah kat hati kalau kita betul-betul tadabbur kan. Macam contoh ayat surah Al-An'am tadi tu. Ya Allah, ayat tu kalau kau baca sesekali memang kalau kita tak buat seperti mana ayat Allah kata tu, kena fikir. Bila kita pandang haiwan-haiwan ternak tu, kalau kita surah Al-A'raf, kalau kita pandang binatang ternak tu, kalau kita buat yang perangai yang lebih tu, kita lebih teruk daripada binatang-binatang tu. Jadi kena fikirlah benda tu sebenarnya, kena ambil pengajaran lah sebenarnya daripada apa yang Allah tunjuk dekat alam ni. Itulah hakikat kehidupan kita sebenarnya, macam mana kita nak jadi kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khair. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.